Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم خلصنا مما أنا فيه خلاصا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat, tetamu Allah dan Rasul yang dikasihi lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengurniakan kepada kita nikmat kesihatan, keafiatan, taufik dan hidayah. Digerakkan hati kita serta digerakkan jasad kita, dipanggil oleh Allah, dijemput oleh Allah pada saat dan ketika ini untuk sama-sama kita menggunakan segala nikmat yang dipinjamkan oleh Allah, kesihatan anggota kita, akal kita dan sebagainya, kepada perkara yang disuruh oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur, dan mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan, ditambahkan lagi keberkatannya insya-Allah. Jadi sama-sama kita memastikan niat kita dengan kehadiran kita pada pagi ini di rumah ngaji Melaka. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas itu Allah Ta'ala memberikan kepada kita apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang hatinya bergantung dengan ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi panduan dan pedoman, bukan sekadar kita memohon kefahaman daripada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala juga turut memberikan kepada kita taufik untuk kita beramal dengan segala ilmu yang telah diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala, agar segala ilmu ini tidak menjadi hujjah di atas diri kita nanti di hari kiamat insya-Allah. Jadi diharapkan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat semua sihat walafiat insya-Allah. Untuk tidak melenyapkan waktu, marilah kita sama-sama insya-Allah memulakan, menyambung kembali
program kuliah duha kita di Rumah Ngaji Melaka setelah sebulan lebih kurang, memberikan laluan kepada Ramadan. Dan sebenarnya saya dimaklumkan di dalam bulan Ramadan pun ada kelas khusus juga yang disampaikan oleh Ustaz Nizam tu. Jadi alhamdulillah lah. Baik, insya-Allah muka surat berapa dah kita? Surat 34. Tajuk baru untuk yang Rumi, Rumi 34. Jawi, ada yang pakai Jawi? Jawi 14. InsyaAllah sama-sama kita menjaga adab-adab kita di dalam majlis ilmu. Sebentar saja insyaAllah, lebih kurang 3 jam lebih kurang. Sejam insyaAllah, sejam lebih kurang lah insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, kita tinggalkan benda yang lain, letak kat luar dululah. Kita tumpukan sepenuh perhatian kita, hati kita, akal kita. Kalau boleh jangan cakap, jangan bersembang. Kalau boleh jangan bercakap, jangan bersembang, matikan ataupun silentkan kita punya handphone kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat berkah ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif huraian sifat yang kedua. Huraian sifat yang kedua, yakni daripada 20 sifat. Huraian sifat yang kedua daripada 20 sifat. Kerana dalam kitab Misbahul Munir ini akan dibahaskan tentang 20 sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ada jumpa kitab tauhid, dia menerangkan 13 sahaja. Ada pun dalam kitab ni 20. Dua-dua tu betul. Dua-dua tu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Nak belajar yang 13 boleh, nak belajar yang 20 boleh. Yang tak bolehnya tak belajar dua-dua. Baik. Jadi sifat yang wajib bagi Allah. Apa maksud sifat yang wajib bagi Allah? Yakni sifat yang wajib pada akal. Sifat yang wajib pada akal. Kita dah belajar hukum akal. Hukum akal terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertamanya wajib akli, yang keduanya mustahil akli, dan yang ketiganya harus akli. Baik, kita ulang sambil-sambil. Jadi wajib akli itu adalah sesuatu perkara yang akal kita menentukan atau menghukumkan mesti ada semata-mata, tidak boleh menerima tiada. Maknanya akal kita tak boleh terima tiadanya perkara itu. Bahkan akal kita menetapkan mesti ada semata-mata. Itu yang dimaksudkan dengan wajib akli. Wajib akli. Wajib akli, sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sungguh, mesti ada semata-mata, tidak boleh diterima pada akal tiadanya perkara itu. Boleh tuan-tuan ni? Laju ke perlahan? Boleh. Takut perlahan sangat sampai terlelap, boleh jadi. Kalau perlahan sangat boleh tertidur. Contohnya mana? Sini sifat yang kedua ni, qidam ni adalah sifat yang wajib pada akal, sifat yang wajib pada akal yang mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala itu zat yang wajib bersifat dengan qidam. Jadi qidam ni nama bagi sifat yang wajib ada pada Allah. Yang wajib ada pada Allah. Akal kita menghukumkan wajib ataupun mesti ada sifat qidam pada Allah.
Maknanya sifat qidam ni sesuatu yang akal kita tidak boleh terima tiada pada Allah. Sifat qidam ni adalah suatu sifat yang akal kita tidak boleh menerima tiadanya pada Allah. Bahkan akal kita menghukumkan mesti ada pada Allah. Mesti ada pada Allah. Sifat qidam ni mesti ada pada Allah. Tak boleh tiada. Itu yang dimaksudkan dengan wajib akli tadi. Lawan bagi wajib akli ni mustahil akli. Lawan bagi wajib akli mustahil akli. Apa pula yang dikehendaki dengan mustahil akli? Mustahil akli iaitu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada. Mesti tiada semata-mata. Tidak boleh menerima ada. Kalau yang wajib tadi, akal kita menghukumkan mesti ada semata-mata, tak boleh tiada. Mustahil pula lawan dia, perkara yang akal kita tidak boleh menerima adanya perkara itu. Adanya perkara itu akal tak boleh terima, tak masuk akal. Bahkan akal kita menghukumkan mesti tiada. Itu yang dimaksudkan dengan mustahil akli. Contohnya lawan bagi sifat qidam ni. Baik, kita kembali balik kepada kitab. InsyaAllah kita akan ulang insyaAllah. Jadi qidam ni bahasa Arab. Kita orang Melayu taknya faham. Maka diterjemahkan qidam tu pada erti Melayunya sifat sedia, ataupun kadang-kadang dipanggil sedia kala. Jadi sifat sedia ataupun sedia kala ini adalah suatu sifat yang wajib bagi Allah. Apa yang kita faham dengan erti sedia? Kalau belum belajar lah, yang dah belajar dah faham lah. Yang belum belajar ataupun yang tak pernah dengar, apa yang dimaksudkan ataupun selama ini sudah tentu dan sudah pasti kita pernah mendengar Allah Ta'ala itu bersifat dengan sedia kala. Allah Ta'ala itu sedia kala. Apa yang kita faham dengan sedia kala sebelum kita belajar? Ramai rata-rata yang faham sedia kala Allah ni dengan makna kewujudan Allah Ta'ala itu telah memakan masa yang panjang. Banyak yang faham macam tu. Allah Ta'ala ni dah ada lama dah. Allah Ta'ala ni dah ada lama dah. Berapa tahun tak boleh nak sukat waktunya. Tak tahulah berapa lama dah ada Allah ni, lama dah. Itu yang ramai orang faham dengan kata sedia kala tadi. Maka sekiranya kita faham sedemikian, maka salahlah akidah kita. Dengan sebab itu dalam kitab Tauhid ni dia nak menghuraikan agar kita lebih memahami apakah yang dimaksudkan dengan sifat sedia kala yang dikatakan mesti ada pada Allah. Maka sedia kala ni dengan maksud sedia ni ataupun sedia kala ni dengan maksud tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Nak tulis, tak nak tulis pun kena tulis juga. Sedia kala dengan maksud tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Itu yang dikehendaki dengan sedia kala pada Allah. Sedia itu terjemah bagi qidam. Adapun maksud dia yang dikehendaki, maksud di mana yang dikehendaki dengan sedia itu apa? Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Sesuatu yang ada permulaan bagi adanya tidak boleh dipanggil sedia. Tak boleh dipanggil sedia. Kita ada permulaan tak? Ada. Alam ni ada tak permulaan? Ada. Syurga ada tak permulaan? Ada. Asalnya tiada syurga, diciptakan oleh Allah. Diciptakan itulah namanya permulaan. Jadi tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan, yang asalnya tiada kemudian dijadikan,
dipanggil baharu nama dia. Dipanggil baharu, lawan bagi sedia ni. Lawan bagi sedia ni. Jadi sedia ni wajib bagi Allah. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah, itu hukumnya wajib. Lawannya yang dikatakan mustahil tadi ada permulaan. Nak dikatakan Allah tu ada permulaan, mustahil, yakni perkara yang akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima ada permulaan bagi Allah. Baik, masuk kita wajib pada syarak pula. Wajib pada syarak pula. Apa erti wajib pada syarak? Iaitu sesuatu yang diperintah oleh Allah ke atas kita mukallaf sebagai perintah yang putus, yang muktamad. Kita tak boleh pilih. Bila sebut wajib syar'i, tak boleh pilih. Jadi perkara yang wajib syar'i itu banyaklah. Sembahyang, puasa, tutup aurat, cakap benar, ikhlas, taubat, banyaklah perkara yang wajib. Jadi yang wajib-wajib ni tak boleh pilih. Kita tak boleh pilih. Bila sebut wajib syar'i, kena buat semua. Kalau jenis amalan yang wajib, kalau jenis amalan yang wajib syar'i, kena amalkan semua. Kalau jenis ilmu yang wajib, mesti belajar semua, tak boleh pilih. Contohnya ilmu fardu ain, fiqh wajib, tauhid wajib, tasawuf wajib, tajwid wajib. Jadi kita tak boleh nak pilih, aku nak belajar fiqh saja, aku nak belajar tauhid saja, aku nak belajar tasawuf saja, aku nak belajar tajwid saja. Tak boleh, kerana 4 ilmu ni wajib, tak boleh pilih. Cari nafkah wajib tak? Wajib. Tapi ada orang memberi alasan, saya tak perlu nak belajar agama sebab saya dah menunaikan kewajipan. Apa dia? Saya dah cari nafkah. Betul dah. Dia mencari nafkah itu baru satu cabang daripada cabang-cabang kewajipan tadi. Banyak lagi yang dia belum tunaikan. Saya cakap macam tu sebab adalah jumpa, kenapa saya nak kena belajar, Ustaz? Saya dah jalankan kewajipan. Apa dia? Saya dah cari nafkah. Bukankah cari nafkah tu wajib? Dia cakap, memang betul. Tapi bukan bermaksud bila kita dah menunaikan satu kewajipan dengan sendiri gugur kewajipan yang lain. Tak. Sebab tadi maksud wajib syar'i perkara yang tak boleh dipilih, tak boleh pilih. Dengan sebab itu kita kena belajar agama, baru kita tahu apakah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah atas diri kita agar dapat kita buat. Kalau kita tak belajar, boleh jadi pada sangkaan kita yang wajib itu hanya 2, yang wajib itu hanya 3. Lalu kita bersungguh-sungguhlah membuat 2-3 perkara ni dan bersenang-senang hati dalam keadaan kita meninggalkan yang banyak lagi tu. Pada kita alhamdulillah dah buat dah benda wajib, rupanya banyak lagi yang belum buat. Itu akibat daripada menjauhkan diri daripada ilmu. Jadi kita tak faham. Kita tak faham. Kita main rasa-rasa. Rasa-rasa dah buat dah perkara yang wajib. Main rasa-rasa. Kalau kuih raya boleh main rasa-rasa. Ada kuih raya ke hari ni? Jamuan tak ada. Habis raya kita buat ada juga jamuan. Kodok kodok raya kan. Puasa ni kodok raya, takkan tak boleh kodok lah. Okey, itu wajib syarak. Makna perkara ni yang nak disampaikan ni wajib tiap-tiap laki-laki dan perempuan kena tahu. Kalau dia tak nak ambil tahu, berdosa. Kenapa berdosa? Kerana dah meninggalkan satu cabang daripada perkara yang wajib. Diwajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf. Apa erti mukallaf? Mereka yang diberatkan hukum hakam Allah. Mukallaf, sebab tu dipanggil hukum syarak ni hukum taklifiyah, hukum yang diberati atas diri kita. Hukum yang Allah beratkan ke atas diri kita. Mukallaf. Siapa dia orang yang berkelayakan yang dipanggil mukallaf ni? Dia berakal, tidak gila. Kemudian dia baligh, sama ada laki-laki ataupun perempuan, dengan keluar mani jika laki-laki seawal umur 9 tahun, keluar darah haid seawal umur 9 tahun bagi perempuan, ataupun yang ketiganya sampai seruan agama Islam pada diri dia.
Sampai dakwah Islam kepada diri dia. Itu syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, dia boleh mendengar ataupun boleh melihat salah satu. Kerana mendengar dan melihat itu merupakan suatu alat untuk kita menerima maklumat. Sekalipun kita pekak, kita boleh faham dengan bahasa isyarat. Sekalipun kita buta, kita boleh faham dengan mendengar. Tapi yang ada dalam dewan kita ni semuanya boleh mendengar dan melihat. Alhamdulillah. Dah. Syukur kita. Baik. Jadi mana-mana yang ada empat ni namanya mukallaf. Dia diberatkan hukum Allah. Mahu ataupun tidak, dia tak boleh lari. Suka tak suka, dia diberatkan hukum Allah. Time semayang dia tak semayang, dosa. Time waktu suruh belajar fardu ain dia tak nak, dosa. Sebab dia mukallaf, dia diberatkan hukum Allah. Baik, bila empat syarat ni, bila kita sebut empat syarat tadi, masuk tak orang bukan Islam? Orang bukan Islam masuk tak? Orang murtad, orang bukan Islam masuk tak mukallaf? Masuk. Tengok, orang bukan Islam tak kira apa bangsa dia, tak kira apa bangsa lah. Dia bukan Islam, dia berakal tak? Berakal, dah ada satu syarat lah. Dia balik lah. Ke orang bukan Islam tak keluar mani, tak keluar haid? Berlaku tak pada diri dia keluar mani, keluar haid tak? Makna dah ada dua syarat. Sampai tak seruan agama Islam pada diri dia, andai kata sampai, makna dah ada syarat yang ketiga. Dia boleh mendengar, melihat tak? Boleh. Makna dia mukallaf. Sebab tu orang kafir pun besok akan dihukum oleh Allah kerana meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah. Baik, orang murtad, dia keluar daripada agama Islam, dia mukallaf tak? Adakah dengan makna bila dia keluar melompat daripada Islam jadi kafir, dia jadi gila tak? Dia tetap waras. Dia tetap balik. Dia tetap berakal. Jadi tak boleh lari. Nak lari mana? Tak boleh lari. Murtad pun diberatkan juga hukum Allah. Hanya orang yang tak faham saja, dia kata bila keluar daripada Islam barulah kita bebas daripada undang-undang dalam agama ini, tak boleh itu, tak boleh. Jadi dia pun murtad. Rupanya murtad pun tak boleh lah. Tak boleh lari juga. Tak boleh lari. Baik, kemudian katanya musannif lagi, wajib mengetahui serta mengaku. Bukan sekadar tahu, bukan sekadar faham, bahkan wajib juga mengaku di dalam hatinya. Apa maksud mengaku dalam hati? Membenarkan, menyungguhkan, mengiyakan dalam hati. Dengan makna yakin di dalam hati. Mengaku dalam hati dengan makna yakin, sungguh-sungguh dalam hati. Percaya sungguh-sungguh dalam hati. Sebab ni cerita pasal iman ni tuan-tuan. Iman ni benda dalam hati, bukan benda di lidah dah. Bukan di lidah. Yang di lidah tu namanya Islam. Mengaku Allah Tuhan, Muhammad Rasul, itu Islam. Iman ni benda dalam hati. Sekalipun lidahnya tidak mengucap syahadah, andai kata demikian, tapi hatinya yakin dan percaya Allah Tuhan, Muhammad Rasul, maknanya dia di sisi Allah orang Adapun kita sembahyang, kita puasa, itu bukan iman, itu Islam nama dia. Itu Islam. Awal kitab dulu dah terangkan dah bab tu. Jadi ada perbezaan di antara iman dan Islam. Tak semestinya orang yang solat tu dia beriman, belum tentu lagi. Berapa ramai orang yang solat tapi mempertikaikan Allah. Ramai orang yang solat mempertikaikan Quran. Nampak tak? Hatinya tak yakin dengan Quran sepenuhnya. Ada tepat, ada part-part aja yang diterima Al-Quran, ada part ditolak. Tapi dia solat, maksudnya atas dunia dia Islam, di sisi Allah dia orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu sangat-sangat penting kefahaman dalam agama ni. Ramai yang rasa bila dia solat, dia puasa, haji, umrah, dia beriman. Ramai yang rasa tadi main rasa-rasa ni tak boleh, main rasa-rasa. Kalau kuih boleh rasa-rasa. Dalam bab ibadah tak boleh rasa-rasa. Kena belajar. Kena belajar faham, baru kita tahu, oh begitu ke. Itulah untungnya orang yang datang belajar. Sebelum datang belajar tak tahu cerita, bila datang dah tahu. Itulah tanda-tanda Allah nak menyelamatkan dia.
Orang yang belajar ni orang yang Allah sayang. Macam antum semua ni dah. Orang-orang yang Allah sayang, orang-orang yang insya-Allah Allah Taala nak merdekakan daripada azab Allah. Sebab Nabi bagi tahu begitu. Kalau kau nak tengok di antara orang yang dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka, tengoklah orang yang belajar agama. Tapi ada pula tafsiran dia, niatnya mesti betul, beramal dengan ilmu. Baik, mengaku di dalam hatinya, mengaku di sini dengan makna yakin ni. Yakin ni makna 100% dalam hati kita. Tak ada satu pun keraguan, kesangsian, pertikaian, tak ada. Semata-mata terima dalam hati ni. Itu makna mengaku dalam hati. Dengan makna yakin, bukan zon. Bukan zon dalam hati. Tahu tak zon? Zon ni makna berat hati sahaja, berat sangka sahaja. 99% dipercaya, ada sedikit kesangsian dan keraguan, pertikaian. Itu namanya zon. Dia bukan tak percaya semua, percaya tapi peratusan percaya dia tu tak cukup 100 pun, 99 je. Ada sikit keraguan. Ya ke Allah tu Tuhan? Ada satu. Betul ke Allah tu sedia kala? Betul ke Allah Ta'ala mengetahui segala-gala? Ada 1% dalam hati dia mempertikaikan ataupun ragu-ragu, maka dia tidak beriman dengan Allah. Tak beriman dengan Allah. Maksud iman ni yakin sepenuh hati. Jadi mengaku dalam hatinya akan tentu sungguh sedianya Allah Ta'ala. Ni benda yang di antara perkara yang mesti kita Muslim mukmin tahu dan wajib ada dalam hati. Makna tiap-tiap laki-laki dan perempuan wajib mengetahui Allah Ta'ala itu bersifat sedia kala, dengan makna Allah tidak ada permulaan bagi adanya, bahkan hatinya yakin perkara itu. Ini di antara tujuan kita belajar sifat yang wajib ni, untuk nak diguna pakai, bukan untuk dihafal, bukan semata-mata dihafal, bukan semata-mata difahami. Selain daripada difahami, nak pakai. Bila nak pakai? Sentiasa, bukan waktu nak mati. Kalau kita kata kita nak belajar ni, harap-harap mudah-mudahan waktu nak mati besok iman kita betul, dah apa yang jadi dengan amal kita dalam keadaan iman yang tak betul ni? Adakah Allah terima segala ibadah orang yang imannya tak betul? Allah tak terima. Jadi iman yang betul ni nak kena ada sentiasa dalam diri kita, pagi, petang, siang, malam, mana tempat, mana waktu, apa juga keadaan, mesti kita pastikan yang iman kita, akidah, pegangan dan kepercayaan terhadap Allah tu betul. Bukan nak mati besok. Nak mati tu dah tentu penyudah tau. Sewaktu hidup ni pun kena pastikan iman betul dah, agar amal diterima oleh Allah. Kerana orang yang imannya tak sah, amalnya tak diterima oleh Allah. Sebab tu kena pastikan akidah kita atas dunia ni betul. Belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, baru boleh bezakan dengan akidah yang lain. Bila kita dah belajar, dah kenal, dah faham akidah ahli sunnah wal jamaah bagaimana, dengan sendiri kita boleh membezakan akidah yang lain. Bila kita dah tahu hari ni kita, contohnya bila kita dah tahu warna diri kita tu putih contohnya, barulah kita boleh mengesan warna-warna yang lain. Bila datang kuning ke biru ke hijau ke merah, kita boleh tahu, oh ini bukan aku punya warna. Tapi kalau kita sendiri pun tak tahu, kita sendiri pun tak faham apa yang dimaksudkan dengan akidah ahli sunnah, ini yang Wahabi datang pun kita pakai, Syiah datang pun kita pakai, liberal punya akidah pun kita pakai, Mu'tazilah pun kita pakai. Sebab kita pun tak tahu apa sebenarnya akidah itu ni. Jadi bila kita dah belajar kitab ni besok, mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah, diberi kefahaman oleh Allah, baru kita boleh membezakan mana akidah yang betul dan mana akidah yang salah. Selagi kita tak faham, tak boleh nak beza. Dia kata semua betul, kata dia. Semua betul. Semua betul. Tapi kalau bila dia dah nampak, dia dah faham, baru dia nampak, baru nampak tak boleh begini. Kalau waktu tak belajar, boleh sama je, kata dia. Mana boleh sama? Yang hak-hak, yang batil-batil.
Mengaku dalam hatinya akan tentu sungguh sedia kalanya Allah. Faham dah tadi maksud sedia kala sedia kala dengan mana apa tuan-tuan dan puan? Murid-murid tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Dia tak boleh laju-laju, nanti kan keliru, kejap ada, kejap tak ada, kata dia. Okey, tak ada permulaan bagi Allah. Allah tu ada tapi tak ada mula. Kita juga ada tapi kita ada mula. Itulah beza kita dengan Allah. Itu di antara perbezaan yang dikatakan mukhalafah, Allah tak serupa dengan makhluk. Itu di antara perbezaannya. Kita ada permulaan, Allah ada, tak ada permulaan. Kalau ada kita dan ada Allah sama-sama ada permulaan, maka serupa lah. Serupa. Kita pun bersifat baharu, Allah pun bersifat baharu. Mana boleh? Tak samalah kita dengan Tuhan. Mana dalilnya? Pandai-pandai duk kata Tuhan sedia kala. Mana dalil? Sebab tu mengetahui, mempelajari akan dalil itu juga hukumnya wajib. Setiap satu sifat mesti tahu dalil. Kalau kita semata-mata yakin percaya Allah sedia kala tanpa mengetahui dalil, kita dinamakan golongan taklid. Maknanya orang yang meniru-niru pegangan dan kepercayaan orang lain. Mana percaya Allah Ta'ala tu sedia kala, mana tahu mak cakap, nenek cakap macam tu, saya pun ikutlah. Nampak tak? Itu namanya tiru. Jadi golongan tiru ni ada khilaf ulama. Ada yang kata imannya sah, ada yang kata imannya tidak sah. Jadi bahaya duduk dalam keadaan meniru ni. Baik kita masuk dalam kelompok orang yang imannya muafakat ulama mengatakan tidak ada khilaf, imannya sah kerana mereka beriman terhadap Allah dengan sifat-sifat yang ketentuan bagi Allah, bukan dengan meniru, bahkan dengan mereka memahami dalil-dalilnya. Ni sebab tu dalam kitab ni disiapkan dalil. Tak payah suruh kita cari sendiri. Kalau suruh kita cari, mati hidup balik pun tak jumpa. Dia dah siapkan. Dia suruh kita belajar je. Allahumma salli ala Muhammad. Dia suruh kita belajar je. Dalam kitab ni. Dulu kitab Jawi, sekarang kitab Rumi. Nak suruh juga orang belajar ke mana-mana pun. Mukang tak nak ngaji, tanya yang visi Mak Saleh punya ada. Tanya pula visi Mak Saleh. Dia kira kalau tak nak ngaji. Dia kata kitab Jawi tak hati baca, baik. Dia orang pun susah payah ubah tulisan Jawi ke Rumi. Lalu tanya lagi pula, saya tak berapa faham bahasa Melayu ni, orang putih mana ada. Ni dalilnya tuan-tuan. Huwal awwalu. Huwal awwalu. Ertinya firman Allah Ta'ala huwal awwalu, yang mana ni dinamakan dalil nakli namanya. Dalil nakli. Apa maksud nakli? Nakli itu makna ambil ataupun pindah daripada Quran. Dalil tu bukti. Dalil tu mana bukti yang menunjukkan. Dalil tu mana bukti yang menunjukkan di atas sesuatu. Kalau di sini dalil yang menunjukkan, bukti yang menunjukkan di atas pegangan kita bahawasanya Allah Ta'ala itu wajib bersifat sedia kala. Dalil yang menunjukkan di atas pegangan itu adalah firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala huwal awwalu. Apa ertinya, terjemah dia? Ialah Allah Ta'ala itu yang awal. Tapi yang awal bukan bermaksud macam yang awal datang ke rumah ngaji tadi. Yang awal datang rumah ngaji tadi dengan makna asalnya kosong, kemudian dia yang mula-mula hadir. Awal tak tu? Awal. Siapa yang datang awal tadi? Abang Ismail? Siapa yang datang awal tadi? Adalah sebelum dia tu ada tak apa-apa? Tak ada. Kalau ada pun jin boleh jadi. Makna awal yang kita guna pakai tadi itu menunjukkan asalnya kosong, asalnya tiada, kemudian dia yang pertama muncul. Itu awal nisbah kita makhluk. Adapun dalam firman Allah maksud huwal awwalu bukan bermaksud asalnya tiada segala-galanya, dengan Allah pun tak ada, mula-mula muncul Allah Ta'ala. Bukan maksud awal macam tu. Sebab tu ayat Quran ni kalau tak ada akidah, tak belajar akidah, jangan main-main.
Ni sikit-sikit nak ngaji tafsir, sikit-sikit nak ngaji tafsir, fardu ain tak lepas lagi. Gimana tafsir? Oh, juzuk berapa dah? Juzuk 20 dah. Ni 3 kali khatam tafsir dah. Tauhid ngaji dah? Tak ada ngaji tauhid. Tauhid tak nak ngaji. Duk ikut-ikut orang. Duk kejar fardu kifayah dulu, fardu ain tinggal. Ni jadi trend juga ni. Sekarang ni zaman orang banyak hijrah ni tuan-tuan, alhamdulillah. Tapi jangan ingat, jangan senang hati. Kita sentiasa duduk dalam tipu daya syaitan dan nafsu. Hijrah pun belum tentu selamat kalau tak kena gaya dia. Dulu duduk dalam maksiat, hijrah dah. Hijrah pun kena pusing juga. Setan kata, "Gi belajar tafsir no, gi belajar hadis no, gi dengar ceramah forum-forum tu." Kita pun gilah terbongkok-bongkok mengaji. Dah 3 kali khatam, dah 3 kali khatam tafsir, mandi junub pun tak tahu. Sebab apa? Fardu ain tak belajar. Bab mandi wujub ni, bab mandi junub ni dalam fardu ain. Bab basuh najis dalam fardu ain, tak ada sebut dalam tafsir itu satu-satu. Nampak tak? Bukan maksud saya melarang ngaji tafsir hadis ni dah. Dulu kan yang fardu ain dulu. Kemudian sambil-sambil belajar yang fardu kifayah. Ini dah utamakan fardu kifayah, fardu ain tinggal. Itu tadi. Baca hadis, ngaji tafsir, akidah tak belajar. Itu yang faham Quran ikut suka hati. Nampak tak? Balik rumah, buka Quran, baca terjemah sendiri. Huwal awwalu, dia yang awal. Maknanya mula-mula muncul Tuhan lah. Tu. Kan dah dapat tu. Dapat dah tu. Tapi kalau dia mengaji tauhid, huwal awwalu dengan maksud apa? Awal dengan makna dia yang ada sedia kala. Bukan awal dengan makna asalnya dengan Tuhan tak ada, kemudian Tuhan baru muncul, lepas Tuhan muncul baru Tuhan ciptakan yang lain-lain. Bukan maksud macam tu. Habis, tu dalil banyak lagi lah dalam Quran. Ini di antara dalilnya. Jadi kita dah belajarlah dalilnya. Tu ada dalil huwal awwal. Jadi kalau orang tanya, mana dalil, mana bukti yang awak percaya Tuhan itu bersifat sedia kala? Tu dalam Quran duk sebut huwal awwal dengan makna dia yang sedia kala ada. Itulah dalilnya. Yakni yang ada sebelum daripada makhluk ini ada, Tuhan tetap, Tuhan sungguh telah ada. Itu yang dimaksudkan dengan awal tadi. Maka sedia itulah yang dikatakan sifat qidam. Yang kita duk hafal berabuk-rabuk tu. Wujud qidam bakau sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman, daripada kaunuhu ta'ala mutakalliman baca mengundur sampai ke nombor 1, punya hafal tapi tak faham. Apa erti qidam? Entahlah. Mana jadi kalau entahlah. Dia kena faham yang kita hafal tu. Hafal lagi faham, itu lagi terbaik. Kalau tak hafal tapi faham pun tak apa dah. Tak hafal tapi faham, tak apa dah. Faham tu yang nak guna dah. Tak faham macam mana nak guna. Sekarang dah faham dah. Maksud qidam, sedia kala. Apa maksud sedia kala? Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Lawannya baharu. Apa maksud baharu? Tiap-tiap sesuatu yang ada mula. Tiap-tiap satu yang ada mula namanya baru. Dia kata pok cik dah 90 tahun umur dah, baru apa kata dia. Baru dengan mana sesuatu yang ada permulaan. Alam ni baru, walaupun tak tahu dah berapa bilion juta tahun, tak tahulah. Nisbah kepada ilmu tauhid ni dipanggil baharu juga. Kerana apa? Asalnya tiada. Setiap yang asalnya tiada namanya baharu. Yang tentu tidak, maka sedia itulah yang dikatakan sifat qidam, yang lawan bagi sifat baru. Itu kan dah jumpa perkataan baru lah. Jadi istilah-istilah ni tuan-tuan perempuan hadirin hadirat, tolonglah ambil dan fahamkan. Itu di antara jalan ataupun cara nak mudah ngaji tauhid. Jangan kita dengar je kena kopi lepas ni ke? Habis dah lah. Nampak tu, tulis, kalau boleh tulislah, kalau boleh rakamlah, ikutlah. Sebab apa? Kita boleh dengar ulang-ulang. Ulang-ulang. Tak mustahil kita nak ambil semua dekat sini.
Ada yang sempat tulis, ada yang tak sempat tulis. Kita nak cuek-cuek kawan, dia kata apa tulis tadi, apa tadi. Dia kata aku pun tak siap lagi ni, aku pun tak dapat tadi. Dia cakap sebab tu kalau ada rakaman apa benda, tengok balik, boleh dengar ulang insya-Allah. Maka sedia itulah yang dikatakan sifat kita yang lawan bagi sifat baharu, yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Nampak tak? Apa yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah? Baharu tu. Maka sedia itulah dikatakan sifat qidam yang lawan bagi baharu. Maksud yang lawan bagi sifat baharu, yang mana sifat baharu itu yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Jadi yang tentu tidak sekali-kali ini tuan-tuan, terjemahan pada perkataan mustahil. Yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah dengan makna mustahil bagi Allah. Tentu tidak sekali-kali, ataupun yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Tak boleh terima pada akal, akal tak boleh terima. Sampai bila tak boleh terima? Selama-lama tak boleh terima. Kalau seandainya seorang itu sekarang ni dia meyakini Allah Ta'ala itu bersifat sedia, tapi pada akal fikirannya boleh mengatakan seandainya nanti akan datang suatu masa yang kita tak tahu, boleh jadi Allah Ta'ala itu berubah sifatnya. Makna akalnya boleh terima. Jadi mustahil ni makna jangan terima pada akal. Kalau akalnya terima, rosaklah akidah. Sekarang dia yakin Allah tu ada, tapi akalnya boleh terima andai satu masa nanti Tuhan tu tiada, akalnya boleh terima. Tapi sekarang yakin ada, boleh jadi akan datang, boleh jadi Tuhan tu tiada. Rosak akidah. Sebab apa rosak akidah? Kerana akalnya boleh terima perkara yang tidak layak dengan Allah. Jadi jangan terima. Sebab tu nama mustahil. Perkara yang tak boleh terima pada akal selama-lamanya. Tak boleh terima. Mati hidup balik pun tak boleh terima. Mati hidup balik pun tak boleh terima. Dan pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh. Dalam hati kita, bila dalam hati kita memiliki pegangan dan kepercayaan, tentu sungguh Tuhan itu bersifat sedia. Sekarang ni dalam hati kita ada dah. Dalam hati kita menyungguhkan Allah Ta'ala itu bersifat sedia kala. Sungguh Allah Ta'ala itu bersifat sedia kala. Itulah yang dinamakan dia wajib pada akal. Itu yang dimaksudkan dengan wajib pada akal tu, iaitu perkara yang akal tak boleh terima tiada. Perkara yang akal tak boleh terima tiada. Dan pengakuan di dalam hati dengan tentu tidak baharu. Maksudnya Allah itu tidak baharu. Dan pengakuan di dalam hati dengan tentu tidak baharu, yakni Allah Ta'ala itulah yang dinamakan dia mustahil pada akal. Mustahil pada akal, iaitu sesuatu perkara yang akal tidak boleh terima ada semata-mata, tak boleh terima. Ingat tuan-tuan, bila sebut wajib akli, dia mesti dalam keadaan kekal ada sedia kala dan selama-lamanya ada. Dia tak boleh berubah, ada lepas tu jadi tak ada, ada lepas tu tak ada. Tak boleh. Kalau dia boleh berubah daripada ada kepada tak ada, itu bukan wajib namanya. Itu namanya harus. Bila sebut wajib akli, mesti ada selama-lama, kekal ada selama-lama, tak boleh berubah menjadi tiada. Itu erti wajib akli. Begitulah juga mustahil tadi. Mustahil ni duduk dalam keadaan mesti tiada semata-mata. Sedia kala tiada, sekarang tiada, di masa-masa akan datang pun mesti tiada. Selama-lamanya tiada. Dia tak boleh berubah menjadi ada walaupun sekejap. Dia mesti duduk dalam keadaan tiada, mesti tiada semata-mata. Noktah. Mesti tiada semata-mata, noktah. Kalau sekarang ni tiada, kalau dulu daripada sedia kala dia tiada, sekarang tiada, tapi akan datang dia ada, itu namanya harus, itu bukannya mustahil. Jadi wajib akli perkara yang mesti ada semata-mata, mustahil akli perkara yang mesti tiada semata-mata. Harus akli sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Itu harus akli. Harus akli makna sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada.
Bukan maksudnya boleh ada dan tiada itu dalam satu masa lah. Masa lain-lain lah. Minit pertama dia ada, minit kedua dia tak ada. Maksud macam tu. Bukan dalam minit yang sama tu dia ada dan dia tiada. Itu mustahil. Macam kita sekarang ni ada di rumah ngaji. Boleh jadi kan pukul 12 dah tak ada dah. Betul dah tu. Ni ada semuanya. Alhamdulillah. Tapi ada yang tubuhnya ada, hatinya tiada. Mudah-mudahan tak ada kat sini. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Saja lawak sikit ngantuk. Tuan ngaji ni jangan main-main. Kalau orang ada penyakit tak boleh tidur, bawalah dalam majlis ilmu. Apa namanya? Apa penyakit tak boleh tidur? Nak menyebut pun payah nama kita tak ada. Insomnia, apa nama tak tahu bawa di dalam majlis ilmu, tidur dia. Tadi duk sembang ngongek tu guru sampai bila baca tak datang bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul dandan. Dandan tadi bukan main segar ni. Bila baca bismillahirrahmanirrahim kata musannif bermula akan disegar balik. Wallahu a'lam. Dia segar balik. Dia jadi segar balik. Allah sallallahu. Baik, okey, bila. Ya. Pada sifat tidak. Wajib pada akal ni kita tadi kita wajib pada tidak sungguh ada ni. Kita dia berlawanan pasal tidak ni kita nak menafikan apa? Nak menafikan baharu kan? Kidam tu sifat yang wajib ada pada Allah. Mana perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada pada Allah. Makna sifat kidam ni mesti ada pada Allah. Mesti ada pada Allah. Makna kidam ni sifat yang ada pada Allah ataupun sifat Allah. Sifat yang sungguh bagi Allah. Lawannya baharu tadi tu. Baharu tu bukan sifat Allah. Baharu tu sifat mustahil tu bukan sifat Allah. Jangan pula kita faham mustahil tu juga sifat Allah. Ada yang kidam tu saja, yang wajib tu je sifat Allah. Mustahil tu bukan. Mustahil tu sifat kita, sifat makhluk. Baharu tu baharu tu sifat kita makhluk. Qidam tu sifat Allah yang mesti kita yakin sungguh-sungguh dalam hati. Allah wajib bersifat qidam. Allah mesti sungguh bersifat sediakan. Kemudian pengakuan dalam hati dengan tentu tidak, baru itulah yang dinamakan mustahil pada akal. Dan makna sedia itu ialah barang yang ada koma situ. Dia nak terjemah maksud sedia tadi. Dah ulang dah tadi banyak kali. Dan makna ataupun yang dikehendaki dengan perkataan sedia itu ialah barang tu makna sesuatu lah. Barang tu makna sesuatu. Terjemah ma mausul tu. Ma bahasa Arab kata ma barang lah. Bukan apa barang pula, dah apa barang. Dan makna sedia itu ialah barang ataupun sesuatu yang ada. Nampak tak? Sesuatu yang ada koma situ dulu. Koma situ dulu. Yang tidak didahului tiada. Kalau nak sedar ayat sikit, yang tidak didahului oleh tiada. Tu makna apa tadi? Itu yang dimaksudkan dengan sedia. Ulang balik. Sesuatu ataupun barang yang ada. Dia ada. Bila sebut benda baru, bila sebut sedia ni dia ada. Tapi yang tidak didahului oleh tiada. Dia tak didahului, dia tak bertemu dengan tiada. Macam kita ni jumpa tiada dulu, kemudian baru ada. Allah tak. Allah tak jumpa tiada. Tak berjumpa dengan tiada sebelum, tak berjumpa dengan tiada akan datang. Kita berjumpa dengan tiada dulu. Ni ada dah. Tak lama jumpa dengan tak ada pula. Lepas tu ada balik. Lepas tu kekal ada lah, mengikut kehendak Allah. Kekal ada. Itu pun dengan kehendak Allah. Kalau Allah nak binasakan semula, boleh, akal boleh terima. Tapi ikut janjinya tidak.
Itu maksud sedia pada Allah. Ada pun sedia yang kita guna pakai pada perkataan kita hari-hari. Kita kata bangunan ni sedia ada dah sini. Bila saya pindah ke Melaka ni, tengok tempat ni sedia ada dah. Kan kita pun ada guna perkataan sedia. Itu sedia yang dimaksudkan dengan sedia zamani namanya. Sedia zamani. Kenal zaman ni? Zaman ni tu Slam tu tu zaman slam. Itu sedia zaman ni. Apa maksud sedia zaman ni? Sedia zaman ni tuan-tuan perempuan, sesuatu yang ada tetapi dia bersangkut paut dengan masa yang panjang. Dia sangkut paut dengan masa. Itu nama sedia zaman ni. Macam bangunan ni kita boleh kata sedia zaman ni. Dia dah ada setahun lebih, dia dah ada 10 tahun. Macam alam ni sedia zaman ni. Syurga sedia zaman ni. Maknanya sesuatu yang ada dan memakan masa yang panjang, ada bersangkut paut dengan waktu. Itu sedia zamani namanya. Jangan kita faham sedia Allah begitu. Jadi bila kita dah belajar, kita boleh beza sedia makhluk bagaimana, sedia Allah bagaimana. Bagi orang yang belajar bolehlah beza. Bagi yang tak belajar, dia tak boleh beza. Takut-takut yang dia faham Allah sedia tadi tu lah, sedia zamani tadi. Allah dah lama ada dah, kata dia tu. Kalau Allah dah lama ada, maknanya sedia zaman ni lah Allah. Sifat baharu lah tu. Na'udzubillah min zalik. Jangan. Allah bukan sedia zaman ni, Allah sedia zati namanya. Sedia zati. Apa maksud sedia zati? Zat Allah itu sendiri tidak ada permulaan. Itu maksud sedia zati. Kita ni semua sedia zaman ni. Ada kita dah memakan masa. Kewujudan kita sangkut paut dengan masa. Allah tak sangkut paut dengan masa. Allah tak sangkut paut dengan waktu. Jangan kata Allah dah lama ada dah. Kalau orang tanya apa maksud Allah sedia, Allah Ta'ala tu bersifat sedia. Ya betul. Apa maksud sedia? Sedia lah. Sedia. Saya tak faham lah. Saya belum faham lagi. Awak kata Allah tu sedia kala. Apa maksud sedia kala? Saya tak faham. Sedialah. Allah sedia kala dah. Yelah apa? Sedia. Tekan dia lagi. Sedialah. Dah lama dah. Baru keluar yang tadi tu. Baru keluar yang dipaham selama ni. Sedia dengan mana? Lama dah. Salah. Kalau lama dah salah. Sedia dengan makna tidak ada permulaan. Jadi kalau orang tanya apa maksud Allah Ta'ala tu sedia kala, Allah Ta'ala tu bersifat sedia kala dengan makna Allah tu tak ada permulaan bagi adanya. Barulah betul. Ataupun kita kata Allah Ta'ala itu tidak baharu. Tidak baharu ataupun tidak ada permulaan. Habis. Dan makna sedia itulah barang yang ada yang tidak dilalui oleh tiada, atau dikatakan barang yang tidak ada permulaan bagi adanya. Makna barang tu sesuatu lah, sesuatu yang tidak ada permulaan bagi adanya. Ada kitab tauhid kena baca macam tu. Kalau baca laju-laju nanti kan kita pening. Barang yang tidak ada permulaan bagi adanya. Macam mana ada ke tak ada ni? Maka sedia inilah tu ada yang dikatakan sedia zati. Sedia yang dibangsakan kepada zat. Sedia zati dengan makna sedia yang dibangsakan kepada zat. Zat tu makna apa? Diri sesuatu. Zat tu makna diri sesuatu. Makna diri Allah tu lah. Zat Allah Ta'ala tu lah. Dah tubuh badan kita ni boleh tak panggil zat? Boleh. Tapi yang paling sesuai untuk diri-diri kita ni, makhluk ni, tak kira manusia, binatang, tumbuhan, batu, kayu, dipanggil jirim. Dipanggil jirim. Kerana nak menghilangkan kesamaran. Takut nanti bila sebut zat duk serupakan dengan Allah pula. Padahal maknanya diri. Zat tu pun makna diri sesuatu. Jirim tu pun diri sesuatu juga. Dah apa perbezaan zat dengan jirim? Jirim ni sesuatu yang terjadi daripada bahan-bahan yang tertentu. Sesuatu
yang terjadi ataupun sesuatu yang dijadikan daripada pergabungan bahan-bahan yang tertentu. Ikutlah. Allah Ta'ala jadikan batu, ada tak bahan dia? Ada tak bahan Allah buat batu tu? Adalah unsur dia. Kita sebut bahan tak faham, sebut unsur faham pula. Padahal unsur tu bahasa Arab, Melayunya bahan. Tak sedar cakap Arab lama dah kita. Unsur. Anasir. Iyalah tu bahan-bahan lah tu. Jadi batu ada unsur dia. Unsur tu pun sendiri asalnya tiada. Asalnya tiada sesuatu. Yang nama bahan, yang nama unsur pun tak ada. Allah jadikan bahan tu. Allah ciptakan batu daripada unsur tu. Allah ciptakan air daripada unsur tu. Allah ciptakan angin dan sebagainya daripada bahan-bahan yang asalnya juga bersifat tiada. Maha bijaksananya Allah. Dia nak jadikan makhluk bukan ada tiru ciplak mana-mana dah. Daripada tak ada kepada ada. Kita ni kata buat ni buat tu, ambil idea orang dulu-dulu. Ambil idea orang dulu-dulu, guna bahan yang Allah siapkan. Kalau tak ada batu kayu, nak buat rumah lagu mana kita? Ada kontraktor yang buat bahan sendiri? Dia tak guna kayu, dia buat sendiri. Ada? Tak, guna barang yang Allah dah siapkan. Jadi beza penciptaan Allah dengan makhluk ni. Kita nak buat sesuatu guna bahan-bahan yang Allah dah siapkan. Allah nak buat sesuatu daripada tiada kepada ada. Maha bijaksananya Allah. Maha bijaksana Allah. Sungguh ke bijaksana? Sungguh. Dah ada yang komplain tu. Ada yang komplain hukum Tuhan tak kena tu. Macam siapa bijak ni? Jangan di mulut je. Jangan mulut je kata Allah bijaksana, tapi tak sampai ke hati. Kalau bijaksana tu di mulut tak sampai hati, tu yang petikai tu. Nampak tak? Pada waktu petikai tu, dia merasakan dia lebih bijak daripada Allah. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang perkataan kita ni banyak yang merosakkan akidah, tapi tak perasan. Itu gunanya belajar ni, supaya kita boleh jaga perkataan kita. Jangan berkata benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Jangan i'tiqad benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Itulah tujuan belajar ni. Nak menyelamatkan diri, nak menjaga iman. Ni orang panggil usaha nak jaga iman lah ni tuan-tuan. Barulah layak kita tadah tangan, ya Allah hidupkan aku dengan iman, matikan aku dengan iman. Ada usahanya, iaitu belajar. Ini belajar tentang iman tak mau, tapi tak ada tangan, hidupkan aku dengan iman, ya Allah hidupkan aku dengan iman, matikan dengan iman. Padahal waktu hidup tak ada waktu pun, tak ada masa pun nak belajar tentang iman. Tak ada masa nak belajar tentang iman. Tak tahu akidah terhadap Allah tu entah bagaimana, campur baur entah macam mana, tapi minta iman, usahanya tidak. Ini tuan-tuan yang belajar ni, inilah di antara tanda-tanda orang yang berusaha menjaga nikmat iman yang diberi oleh Allah. Sekalipun nikmat iman tu percuma, bukan bermaksud dia boleh kekal. Iman tu benda baru. Iman ni benda baru tuan-tuan. Makhluk Allah, dia boleh ada dan dia boleh tiada. Sekalipun kita ni cuma mujur, kita semua ni, saya ni khususnya dan tuan-tuan semua ni cuma mujur sahaja, Allah kehendak memilih diberi iman. Padahal tak wajib pun Allah memilih saya dan tuan-tuan ni jadi orang beriman. Sebab tu alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kenapa? Kerana di antaranya puji-pujian itu selayaknya bagi Allah, kerana tidak menjadikan kita semua ni di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal benda itu tak wajib. Allah tak wajib jadikan saya orang beriman, cuma harus sahaja. Supaya kita berasa mujur, ya Allah kau tak jadikan aku orang kafir. Bila mujur, daripada perasaan mujur tu ada rasa sayang, ada rasa nak jaga. Sebab benda ni bukan boleh beli ni, bukan boleh. Kita pun tak pernah minta pada Allah lahirkan sebagai orang beri. Tak pernah minta pun. Tiba-tiba dengan kehendak Allah kita semua ni lahir sebagai orang yang beriman di kalangan orang Islam. Mujur. Tapi kata Imam Ghazali, jangan seronok dengan nikmat iman Islam. Jangan terlalu seronok, sebab dia boleh hilang. Berapa ramai orang yang lahirnya iman, matinya kafir. Makna kena jaga.
Kena sayang, makna kena jaga. Macam mana cara nak jaga iman? Belajar agama. Bukan panggil security jaga tak. Tafadhal insya-Allah. Boleh. Sila-sila. Ada keuzuran silakan insya-Allah. Nanti boleh tengok Rumah Ngaji punya YouTube ada. Dah subscribe ke belum? Ni datang mengaji tapi tak subscribe. Ni kalau nak kira berapa orang, banyak dah subscriber ni. Subscribe tu mana bantu. Ni bantu channel ni, mudah-mudahan berkembang. Makna kita tak sempat belajar kat sini, boleh tengok situ ulang-ulang sambil masak dengar, sambil nyapu dengar, gitu. Habis dan keluar, maka sedia inilah yang dikatakan sedia zati, yakni sedia yang bangsa zatnya Allah. Zatnya Allah 9,5, 10,5. Dah sejam dah. Dan keluar dengan kata sedia yang zati itu sedia zamani. Apa maksud keluar di sini? Keluar di sini tak masuk dalam perbicaraan sifat Allah. Ni bahasa kitab Jawi macam ni lah. Tuan-tuan nak duduk pondok tak sempat. Kata nak ngaji pondok. Ni lah kitab-kitab ngaji kat pondok. Bahasa dia. Tapi bila dah lama biasakan diri, nanti akan ada rasa kenikmatan, kelazatan belajar kitab lama. Nampak macam ayat ditunggang terbalik ni. Sebenarnya inilah susunan yang paling betul sekali, kerana dia mengikut kaedah nahwu sharaf ni. Buku-buku kita tu surat khabar tu tak ada nahwu sharaf dah tu. Tu tak ada nahwu sharaf. Kitab-kitab Jawi tu ikut nahwu sharaf dah tu. Bermula sembahyang itu ialah tu. Ikut nahwu tu, mubtada, khabar dan sebagainya. Mula-mula pening ngaji kitab lama ni. Dia panggil kitab kuning. Buat apa? Cetakan ni dengan kitab kuning. Tapi ilmunya bukan ilmu kuning, tuan-tuan nama je kitab kuning. Ilmu dalam tu masya-Allah. Maka sedia ini, maksud sedia zaman ni, jaga. Maka sedia ini tadi langkau-langkau, dan keluar dengan sedia zati itu sedia zaman ni. Maksud sedia zaman ini tidak ada kena-mengena dengan zat Allah. Sedia zaman ni bukan sifat Allah. Sedia zaman ni bukan sifat Allah. Sedia zaman ini sifat baharu. Jadi tu yang dikatakan keluar tadi tu. Dan keluar dengan makna tak masuk dalam perbicaraan sifat Allah sedia zaman ni. Yang masuknya sedia zati tadi tu. Sedia zati tu sifat Allah. Sedia zaman ni bukan. Maka sedia ini, maksud sedia zaman ni, jaga ini tu. Maka sedia ini, maksud sedia zaman ni, tidak dikehendaki pada bicaraan ini. Maksudnya sedia zaman ni itu tak masuk dalam perbicaraan sifat Allah. Cuma disebut sambil-sambil lalu supaya kita boleh beza. Sebab ramai orang yang faham sedia kala Allah dengan makna sedia zaman ni. Jadi hari ni alhamdulillah kita dah reti, dah tahu, dah faham dah. Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala, tadi dah kata ada dalil. Ni dalil apa lagi? Ni namanya dalil akli pula. Ni namanya dalil akli pula, dalil akal. Dengan akal pikiran, timbang-timbang dengan akal, renung-renung dengan akal untuk dijadikan bukti tentang sedia kalanya Allah. Baik. Dan dalil makna bukti yang menunjukkan di atas qidam makna sedia kala Allah Ta'ala. Bila sebut lepas ni, bila sebut sedia kala, faham dah makna tidak ada permulaan. Bila dengar perkataan Allah sedia kala, faham dah tak ada permulaan, tidak baharu. Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala ataupun bukti yang menunjukkan di atas Allah Ta'ala tidak baharu, ataupun dalil yang menunjukkan di atas Allah tidak ada permulaan dan tidak baharu, itu dalilnya ialah kita fikir. Dalilnya kita fikir, kita renung-renung, kita timbang-timbang dengan akal, supaya dapat natijah dia, keputusan dia, iaitu macam mana cara nak timbang dia. Ni dia nak ajar kita. Sama-sama kita timbang-timbang dengan akal kita. Jikalau tu nak timbang ada tak? Bila sebut jikalau, mesti ada dia punya jawapan dia. Kalau tak jumpa jawapan, mana ayat dia tak sudah, ayat dia tak lengkap. Jikalau Tuhan, yakni Allah lah. Bila sebut Tuhan ni tak kena pada yang lain dah. Perkataan Tuhan ni tak boleh kongsi pada yang lain. Sembahan orang kafir tu jangan dipanggil Tuhan. Jangan dipanggil Tuhan, tak boleh.
Tuhan ni untuk Allah je. Allah itulah Tuhan, Tuhan itulah Allah. Dah tu sembahan-sembahan tu, sembahan itu makhluk, itu berhala, itu bukan Tuhan. Kenapa? Kerana tidak ada sifat ketuhanan pada benda-benda tu. Maka jangan dipanggil Tuhan. Jangan dipanggil Tuhan. Tak ada sifat ketuhanan, tak ada pada benda-benda tu. Dia makhluk sama macam kita juga. Kita fikir jikalau tidak tentu sedianya Allah. Main kita slow kita fikir. Marilah sama kan. Saya seorang je. Relax je. Sesama lah. Baru rasa perit ngaji tauhid. Baru rasa perit ngaji tauhid. Baru rasa syok dia. Ngaji tauhid ni nak kata senang sangat pun tidak, nak kata payah sangat pun tidak. Dia nak kena rajin memikir. Tu yang rasa pening, berdengung kadang-kadang, berdengung. Tapi bila Allah dah bukakan faham tu, situ kepuasan dia. Kata dia datang syok dia lah. Dia datang syok dia, seronok dia. Sebab benda yang payah bila dapat lain rasa dia. Banding dengan benda murah-murah, benda senang dapat, tak seronok dah. Tapi kalau payah tiba-tiba dapat, puas hati kita. Ingat lama dia, insya-Allah. Tauhid ni macam tu. Kalau tuan-tuan dakwa dah ngaji kitab tauhid sebelum ni, dah 2 kali khatam tak faham, 3 kali khatam tak faham, itu kebiasaan. Itu biasa. Kalau sekali belajar dah faham, ini pelik. Ini pelik, nak tahu rahsia ni, apa amalan dia ni. Sekali ngaji kitab tauhid dah faham. Adatnya hukum adat, hukum kebiasaan, ngaji sekali 2 tak faham lagi. Faham bukan tak faham semua. Jadi jangan lari ya, maksudnya jangan lari. Sebab banyak tempat lari ngaji tauhid ni. Mula-mula tuan-tuan perempuan malam ni lepas maghrib ada kuliah maghrib. Kuliah sifat 20 tauhid. Kitab disediakan. Ada orang wakaf. Mula-mula tanya dulu berapa kitab harga mencecah RM8 satu. Mencecah RM8. Mahal ni. Tapi tuan-tuan jangan risaulah, ada saudara kita dah wakaf kan. Seronok kita pun ambil lah. Ada 100 naskah pun selesai. Ada lagi tak cukup. Order lagi. Lepas tu tak datang. Gaib dengan tuan-tuan, dengan kitab-kitab, pulangkan balik. Sungguh orang yang wakaf tu dia nak pahala orang ngaji. Kita ambil buat balik, buat perhiasan. Kecuali kita guna ngaji tempat lain, itu lain. Ni dah ambil simpan, pulangkan balik, orang lain nak guna. Jangan buat perangai jenis lagu tu. Sungguhlah banyaklah jadi trend macam tu. Dengar kitab puri ambil, lepas tu tak nak ngaji. Kalau tuan-tuan jadi orang yang mewakafkan tu, apa rasa? Besok dalam kubur, asal pahala selai je ni ya Allah. Hari tu tak silap 100 naskah hari tu, ni pahala selai je. Nampak tak? Rupanya yang ambil lain-lain tu ambil bawa balik je. Bukan nak mengaji dah. Pulangkan balik. Tapi jangan cakap orang dia malam-malam ambil pulang kan. Tapi orang nampak pula kita. Habis kemudian fikir. Jikalau Tuhan tidak tentu sedianya, kita fikir tu. Kalaulah ni bukan suruh i'tikad, ingat. Bukan suruh i'tikad Allah tak ada, Allah tidak sedia. Jikalau, timbang, makna belum habis lagi tu. Sebab nak dapatkan jawapan. Makna akal yang waras boleh terima ke tidak? Kalau nak dikatakan Allah tidak sedia, kalau Allah tidak qidam, apa akan jadi? Tu guna dalil akli, bukan nak main-main. Ada orang mempersenda-sendakan belajar tauhid ni. Dia kata apa belajar tauhid ni? Jikalau. Marilah belajar. Tak belajar taknya tahu. Duk pelekeh orang ngaji sifat 20. Jikalau. Apa nak jikalau lagi? Orang bukan main-main, orang belajar ni. Orang bukan main-main, jikalau bukan sebarang jikalau ni. Daripada selepas jikalau ni dapat jawapan yang yakin, atas pegangan dan akidah kita kepada Allah. Baik, fikir, jikalau Tuhan tu tidak bersifat sedia. Jadi kita fikir, tadi kita dah faham sedia itu makna tidak ada baik. Itu akidah yang sebenar.
Kalaulah Allah tak sedia kala, apa jadi? Tu yang nak ditimbang tu. Boleh terima ke tidak akal? Apa nak dikatakan kalau Allah tidak sedia? Kalau Allah tak sedia, maknanya dia bersifat baharu. Kita yang cerita kat kita lah, sebab masa dah habis dah ni. Kita sembang gitu-gitu je. Mana kalau Allah Ta'ala tidak bersifat sedia kala, dah tentu dia bersifat baharu. Apa erti baharu? Apa maksud baharu? Ada permulaan. Bila sebut ada permulaan, ada tak yang menjadikan? Dah tentu ada yang menjadikan kalau baharu. Kerana tiap-tiap benda baru mesti ada penciptanya atau mesti dijadikan. Baik, kembali balik kepada masalah tadi. Kalau Allah bersifat baharu, dalam erti kata lain, ada yang menjadikan Allah. Allah tu Tuhan kan? Maksud yang menjadikan dia itu siapa? Takkan makhluk pula. Dah tentulah lebih Tuhan daripada dia lagi. Betul? Jadi kalau di situ, kalau kita ambil setakat tu, dah ada berapa dah Tuhan? Dua. Berlawan tak dengan Quran? Tu guna tadi tu, jikalau tu. Jangan main-main jikalau ni. Kan sebarang jikalau ni. Tapi sini panjang. Bacalah sikit, baca sikit. Baca. Jikalau Tuhan tidak tentu sedianya, nescaya tentulah ia bersifat baharu. Okay. Slow kita faham. Apa jadi kalau Allah Ta'ala baharu? Dan makna baharu itu barang yang ada permulaan bagi ada. Tambah sebutir nya. Barang yang ada permulaan bagi adanya. Ada tu pun betul tak? Saja tambahnya tu nak bagi sedap sikit. Dan jikalau Tuhan kita bersifat baharu, kalaulah Allah tu bersifat baharu, tentu ada yang membaharu dan yang menjadikan dia. Betul ke tidak? Betul. Dan yang menjadikan Tuhan itu, maksud yang menciptakan Tuhan itu, yang menciptakan Allah tu pun kena bersifat baharu juga. Dia pun mesti baharu jugalah, sebab tadi dah kata Tuhan baharu. Bila dah kata Tuhan baharu, makna Allah Tuhan baharu. Yang menjadikan Allah juga Tuhan, maka dia juga baharu. Dia juga baharu, makna dia pun ada pencipta. Tanya pula, siapa yang jadikan dia tu? Tadi Allah dia yang buat. Dia tu siapa lah yang buat? Mesti ada lah pencipta. Mesti ada lah, sebab baru. Tiap-tiap benda baru ada pencipta. Jadi yang pertama tadi, dia kata Allah baharu. Baik, kalau Allah baharu, mana Allah diciptakan. Allah ni Tuhan. Kalaulah Allah baharu, dah tentu ada pencipta. Siapa yang menciptakan? Katalah Khalik namanya. Ini buat konon tuan-tuan, buat contoh. Dia ngaji tauhid ni kena banyak contoh tuan-tuan. Bukan saja suka buat contoh ni, nak bagi faham, nak mendekatkan faham. Kalau tak ada contoh ni, faham kita ada jauh kat London sana. Bila ada faham ni, mudah-mudahan ada kat pintu tu. Dia dekat sikit, macam nak macam tu dah dekat dah tu. Tak lama lagi masuk dah tu. Jadi kalau Allah baharu, maknanya ada pencipta. Kalau dah ada pencipta, siapa? Soalan ni siapa yang ciptakan Allah? Dah tentulah ada Tuhan yang lain, namanya Khalik. Buat contoh, jangan iktikad pula. Namanya Khalik. Khalik ni Tuhan dah? Tuhan jugalah, dah dia ciptakan Allah tadi. Kalau dah dia Tuhan, baharu tak? Baharu lagi. Dia pun baharu. Timbul lagi soalan, siapa pula yang ciptakan dia? Tiba-tiba dijawab, yang menciptakan Khalik ni Allah tu. Makna patah balik. Kalau dijawab begitu, yang ciptakan Allah Khalik, baik Khalik tu baharu, mesti ada pencipta dia. Siapa yang ciptakan Khalik? Yang ciptakan Khalik tu Allah. Kalau begini, Allah diciptakan oleh Khalik, Khalik diciptakan oleh Allah. Kalau ibarat lain, mak melahirkan kita, kita lahirkan mak. Faham? Nampak tu kan dia bergilir melahirkan, bergilir membuat tadi. Allah ciptakan Khalik, Khalik ciptakan Allah. Mak lahirkan kita, lepas tu kita lahirkan mak balik. Akal boleh terima tak tu? Jadi membawa kepada masalah yang namanya daur namanya. Kalau begini namanya daurun, bergilir buat, bergilir-gilir menciptakan sesama sendiri.
Tu namanya daur. Yang mana daur ni perkara yang akal tak boleh nak terima. Nampak tak? Jadi membawa kepada berlakunya benda yang mustahil. Daur ni mustahil kerana membawa kepada berhimpun dua perkara yang berlawanan. Sewaktu Allah nak diciptakan, Allah bersifat dengan tiada. Sewaktu Allah nak menciptakan, dia bersifat dengan ada. Maka berhimpun pada Allah sifat ada dan sifat tiada dalam satu masa. Macam tadilah, waktu mak nak lahirkan kita, kita tiada. Waktu kita nak lahirkan mak, kita kena ada. Jadi bukankah dah berhimpun pada kita sifat ada dan tiada? Boleh ke berhimpun ada dan tiada? Kejap lagi kan ada anak kita telefon sebab kata kelas habis 10.30. Mak kita, anak kita telefon, mak ada kat mana? Mak sedang ada dan tiada di rumah ngaji. Apa mak? Mak ada dan tiada di rumah ngaji. Mak dah makan ubat ke belum? Apa ni? Maksudnya ada dan tiada mana boleh berhimpun dalam satu masa. Mana perkara yang akal tak boleh terima. Ada pun lain-lain masa boleh. Pukul 9 ada, 9:01 minit dah tak ada. Itu tak apa, masa lain-lain. Okey, itulah sedikit maksudnya episod yang akan datang. Jadilah tu episod yang akan datang. Dia macam drama juga tuan. Dia nak suruh kita tunggu depan TV sebelum anak kita ambil remote, dia tunjukkan cerita akan datang. Maka kita pun cepat-cepatlah semayang. Pegang remote dulu sebab kan anak ambil kan. Sebab minggu lepas dah cerita dah. Hari ni punya cerita ni kadang hero kena pukul ni. Tu. Jadi ada semangat nak tunggu. Maka dalam kitab ni pun begini lah. Mana tu pelajaran kita yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan dalam hati kita senantiasa bergantung dengan majlis-majlis ilmu.